Terima kasih Dr. Lee kerana sanggup menjadi moderator pada hari ini dan juga kepada pembentang kita nanti Encik Nur Azman ya. Dan juga rakan saya iaitu tunjang belakang program CDL Dr. Zalina dan kepada semua yang dapat bersama dalam musim cuti ini. Walaupun kita sibuk, ada mungkin yang tersangkut dalam banjir di Kelantan, Terengganu dan sebagainya. Tapi saya doakan agar semua kembali ke tempat bertugas masing-masing dan sama-sama kita uh, menerokai tahun 2024. So, tuan-tuan dan puan-puan, saya merakamkan terima kasih sekali lagi untuk sesi kita kerana tuan-tuan dan puan-puan sudi meruangkan dan meluangkan masa untuk bersama. Tajuk yang saya pilih pada hari ini ialah 2024. Apakah plan anda? Apakah rancangan anda? Apakah rancangan sekolah? Dan saya uraikan perkara ini dengan menggunakan ERRC. Iaitu kalau anda lihat seperti dipaparkan, untuk tahun 2024, apakah yang anda nak singkirkan, eliminate? Apakah yang nak ditingkatkan, raise? Apakah yang nak dihasilkan secara buat kali pertama, umpamanya idea baru, create, dan apakah yang ingin dikurangkan? Dalam The Blue Ocean Strategy, inilah yang diutarakan. Apakah pendekatan yang kita nak gunakan untuk membawa satu perubahan dalam organisasi kita. Kita lihat macam mana bila kita lihat the Blue Ocean dan Red Ocean strategi ini, syarikat kapal terbang di Malaysia umpamanya Air Asia ya. Sebelum tu kita sangat biasa dengan tiket yang dikeluarkan beberapa lapisan. Kemudiannya kita jadi biasa dengan hanya um, sekeping kertas saja kita download atau kita photostat atau kadang-kadang melalui telefon saja kita boleh naik kapal terbang. Itu satu perubahan yang besar, satu strategi yang memang merupakan satu Blue Ocean Strategy. Perkara-perkara yang tidak, yang boleh disingkirkan, kita singkirkan atau kita kurangkan. So, tuan-tuan dan puan-puan, dalam sistem pendidikan, kita boleh lihat dari segi kualiti guru, persekitaran pembelajaran, objektif dan matlamat yang jelas, unpacking of curriculum, bagaimana kita menerokai curriculum yang kita gunakan, the operational curriculum di sekolah, dan bagaimana kita menghadapi pentaksiran dan penilaian. Ini menjadi beberapa cabaran kita. Itu adalah aspek-aspek utama. Tapi sebenarnya, soalan saya kepada anda semua pendengar dan juga kepada pemimpin yang ada, pada cikgu yang ada, what is your ERRC? What are you going to eliminate, raise, create, or reduce? Next slide, please. Ada masanya kita terpaksa fikirkan di luar kotak. Tetapi ada satu buku yang ditulis oleh Ken Ban. Ken Ban dia tulis mengenai how college students learn. Ya? Dan dia kata, don't only question, not only think out of the box, but why is the box there in the first place? Kenapa adanya kotak di situ? Mungkin kita boleh ketepikan kotak juga. Bukan saja fikir di luar kotak, kita ketepikan kotak itu. So, bagi kita sebagai individu yang sentiasa merancang, kita tidak boleh lari dari konsep bahawa ada perancangan jangka pendek, ada perancangan jangka sederhana, dan ada perancangan jangka panjang. So, sama-samalah
sambil kita nak menerokai tahun 2024, nak melangkaui satu era, satu tahun yang baru selepas kita aktif pada tahun 2023. Apakah pendekatan yang akan kita ambil? Apakah perancangan yang perlu kita ambil? Ya, saya faham, saya akui bahawa kita belum habis tahun akademiknya. Tahun akademik hanya akan berakhir pada awal bulan Februari. Tetapi, tetapi kita terpanggil untuk fikirkan kita ada sebulan lagi sebelum tahun akademik bermula. Tahun akademik yang baru akan bermula selepas cuti pada awal Februari nanti atau pada 9 hari bulan Februari. Dan kita terpanggil kerana kita akan masuk ke tahun 2024. So kita terpanggil untuk berfikir bersama apakah pendekatan yang kita akan ambil untuk jangka masa pendek. Next slide, please. So, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita menggunakan pendekatan ERRC, kita tertanya kepada diri kita apa yang nak disingkirkan, dikurangkan, ditingkatkan, diwujudkan. Bagi saya, bila saya kata saya nak fikirkan tentang ERRC ini, kalau anda lihat gambar raja di sebelah kanan, apakah aktiviti yang nak dikurangkan, reduce atau nak disingkirkan terus? Bagi saya, kadang-kala saya terpanggil untuk fikirkan quantity is not always the best thing. Kita bukan mengejar kuantiti. Kita perlu fikirkan tentang bagaimana kita nak meningkatkan dan menghasilkan kualiti. Dan bila saya gunakan istilah aktiviti, ia tidak bererti saya merujuk kepada aktiviti dalam aktiviti ko-akademik. Tidak. Segala aktiviti yang kita lakukan, maupun CPD untuk guru-guru, maupun aktiviti dalam kelas masa PDP, kita harus terpanggil, terfikir, kita ingat kembali, kita buat refleksi tentang quality. It's always about quality, quality, quality. Yes, it's nice to have a reasonable quantity. Reasonable quantity. Tapi jangan kita terbeban dengan nak mengejar kuantiti. Kerana kadang-kala bila kita mengejar kuantiti, kita lupa akan kualiti. Fikirkan dalam situasi atau dalam keadaan anda sendiri di tempat bertugas anda. Ini patut difikirkan bukan saja oleh pemimpin sekolah, tetapi juga oleh guru-guru dan staf-staf lain dalam persekitaran tempat kerja, termasuk staf sokongan. Next slide, please. So, kalau saya ambil satu contoh farmasi, apa yang mereka nak singkirkan ialah waiting time, masa menunggu, travel time, travel cost dan sebagainya. Sekarang kita tak terfikir 20 tahun dahulu ubat oleh hospital kerajaan pun boleh dihantar ke rumah. Tapi pada beberapa tahun yang lepas, ini merupakan satu anjakan yang berlaku. Dan sama juga untuk swasta. So, untuk apa yang nak ditingkatkan, quality of service, memudah carakan, convenience, supply quality, pastikan ubat itu berkualiti. Bukan yang ada, kalau saya diizinkan gunakan, ubat pun ada yang ciplak yang dijual ya. Kadang-kadang orang kita sebagai masyarakat biasa kita tak tahu. Dan juga terfikir tentang productivity. Apa yang nak di-create? What do you want to create? Satu kolaborasi public-private. Sama juga untuk kita pun. Ada idea yang kita boleh ambil daripada contoh farmasi ini.
Dan untuk sekolah, kita ada acuan kita sendiri. Apa budaya inovasi yang kita nak hasilkan? Apa yang nak dikurangkan kalau di farmasi? Iaitu kesesakan di farmasi, iaitu beban tugas farmasis dan juga stres on farmasis. Saya rasa tiga-tiga ni kalau kita lihat dari nombor 2 dan nombor 3, workload dan stres, guru selalu sebut tentang dua perkara ini. Workload dan stres. So kita kena fikirkan, jangan kita terbawa untuk yang nak dapat yang terbaik, tetapi dalam masa itu kita sanggup menggadaikan pelbagai perkara termasuk kesihatan guru-guru kita. So kita kena sentiasa ingatkan diri kita, our teachers are our asset. Our leaders are also our asset for our organization. Dr. Zalina, you are an asset to JPN. Alright? So, setiap individu itu adalah penting di mana juga beliau bertugas. Everyone is important. I'm not only referring to teachers. Kalau anda bertugas di PPD, kalau anda bertugas di JPN, dan kalau anda bertugas di KPM pun maupun mana-mana tempat ni, your welfare harus dijaga, kebajikan. Kerana untuk dapat yang terbaik, kita boleh cari satu tipping point tu atau satu keseimbangan antara apakah pendekatan yang terbaik. Next slide, please. So, tuan-tuan dan puan-puan, kalau anda lihat di sebelah kiri, saya tulis My ERRC. Ini adalah my wish list. Ini adalah harapan saya terhadap sekolah, terhadap PPD dan sebagainya. Cubalah kita singkirkan aktiviti terlalu banyak, tetapi kita amalkan produktiviti. Kita bacalah tentang less is more. Kita buat kurang tetapi amat bermakna dan dapat menyelesaikan masalah dan mencapai matlamat dan objektif. Kita singkirkanlah pendekatan atau sikap tidak apa. Biarlah kita jadi the positive busybody. Ambil tahu kenapa murid kita nampak sangat macam senyap, kenapa pegawai kita tidak nampak aktif dan sebagainya. We become the positive busybody. Tetapi secara profesional. Dan apa pula kita nak kurangkan? Iaitu murid dalam kalangan miskin pembelajaran, learning poverty, atau learning loss, ataupun learning deficit. Daripada sanubari jiwa saya terfikir banyak kali, why is it lepas 6 tahun di sekolah rendah, setahun di prasekolah, murid datang ke tingkatan 1, tapi ada kadangkala segolongan kecil, tapi ada juga kadangkala ramai yang tak boleh membaca. So ini kita ambillah kewajipan itu sendiri sebagai guru, sebagai pemimpin di peringkat sekolah, sebagai pemimpin di peringkat PPD. Kita tidak boleh gunakan pendekatan menuding jari. It's not about problems, but it's about finding solutions. And the solutions will be different. Apa yang sesuai untuk sekolah A mungkin might not work di sekolah B. So kita carilah. Kita kena kurangkan murid yang tidak boleh membaca. Saya tak gunakan istilah 3M pun. Saya kata asasnya ialah membaca. Of course, menulis sama penting, mengira sama penting. Apa yang perlu kita tingkatkan? What should we raise? Empathy. Kita saling memahami antara guru, saling memahami antara pemimpin dan guru, guru dan pemimpin, murid bersama murid dengan ibu bapa. This empathy, ada banyak pola hubungan itu yang perlu kita ambil kira. Banyak kali saya sebut kita datang daripada zaman
era pertanian, lepas tu ke perindustrian, lepas tu kepada era informasi, sekarang adalah era emosi. Kita nak menjaga emosi di pelbagai peringkat. We need the emotional quotient. We need leaders who can solve, who have the adversity quotient juga. Menghadapi masalah, menghadapi cabaran dan boleh menyelesaikan. Kita mesti tingkatkan kualiti PDP kita. Kalau saya pemimpin sekolah, saya nak bersama-sama dengan guru-guru saya tingkatkan kualiti PDP. Saya nak tingkatkan feedback kepada student melalui penilaian dalam kelas, melalui penilaian homework yang kita beri. Give students the feedback. Revisit, ya. Anda di antara pendengar hari ini akan kata Dr. Mahinder sebut tentang perkara yang kita sudah tahu 40 tahun dahulu. Tetapi perkara yang baik kita patut kekalkan. Student feedback is basic and must happen. The must do, not nice to do. The must do. Kita boleh fikirkan, saya rasa Dr. Zalina pun mesti dan Dr. Lee dan semua pendengar yang lain ada dalam sesi kita, termasuk Cikgu Nur Azman. Kita tahu bahawa bila kita pergi, saya bersekolah pada tahun 60-an dan 70-an. Anda dapat balik karangan daripada cikgu dan pembetulan semua ada di situ. Lepas tu kita kena buat pembetulan. Nah, itu adalah perkara-perkara asas tetapi mempunyai kesan yang tinggi, yang paling membawa peningkatan dalam kalangan, dalam aspek pembelajaran anak murid kita. Basic but very important. Dan seterusnya kita tidak boleh lari daripada kualiti kepimpinan, pengurusan dan pentadbiran. 3 istilah ini sangat penting. Anda minitkan surat, Anda jadi pentadbir yang baik. Anda mengurus dengan meletakkan objektif dan matlamat organisasi Anda. Anda memimpin di mana Anda melahirkan lebih banyak pemimpin daripada melahirkan pengikut. Ini dalam satu ayat saya hanya tunjukkan perbezaan kecil dia. Of course, dia ada perbezaan-perbezaan yang lebih mendalam. 3 istilah ini mempunyai satu pemahaman yang patut kita memahami kalau kita jadi pemimpin di sekolah atau pengurus di sekolah. Kepimpinan bukan satu menjadi pemimpin bukan satu jawatan untuk duduk dalam kerusi dan memakai takhta raja seperti raja. No, no, it's not about that. You know, it's not about wearing the crown. It's about leading. It's about taking the bull by its horns. Kita mengambil tanggungjawab. When you become a leader, you are accountable. Apa jua yang dilakukan oleh anak buah, betul atau salah, akhirnya pemimpin yang akan mengambil tanggungjawab. It's a very, very big job jadi pemimpin ini. Di mana-mana peringkat. Daripada sekolah, daripada tadika, daripada di PPD, di JPN, di kementerian dan sebagainya. Dan saya tahu banyak perkara yang perlu diutarakan, tapi saya kata 3 C's lah. Communication, collaboration, and cooperation. Antara guru ini sangat penting 3 C. Di antara guru dengan ibu bapa. Dan saya tidak lupa teacher well-being. Kita semua, we are all teachers. Whether you work at ministry, JPN ke mana. So your well-being is important. Dan saya, kalau 2024, inilah nasihat saya, make sure you do your pemeriksaan kesihatan. Walaupun kena bayar, go. Buat pemeriksaan kesihatan. It's better to know about your health than not to know what's happening to your body. Because Anda sentiasa terpanggil kerja, rajin, tak kira masa dan sebagainya. But please take care of your health. I think teacher well-being is important dari semua perspektif. Dan yang keempat,
kita perlu create persekitaran yang positif, positif, positif. Bahasa yang beradab tinggi dalam tempat kerja kita. Jangan lupa, let's create teach less, learn more. Why not? Tetapi ada masanya you need to teach more and also learn more bagi anak murid kita. Kalau mereka yang perlukan bantuan lebih, kita kena buat tambahan untuk mereka. Gunakanlah kaedah-kaedah yang inovatif. Yes, kelas tambahan adalah satu cara yang sudah kita gunakan untuk bertahun-tahun. Tapi saya masih ingat bila saya jadi pensyarah di IAB, saya turun ke sekolah kerana peserta program NPQH berada di situ. Dan saya kata, ada students who can't read and write? Dia kata, ada, doktor. Kata, you bincang dengan pengetua, boleh tak keluarkan mereka untuk 3 waktu setiap pagi dan you bincang dengan guru pemulihan, let's do something for them. And she did. She did. Lepas 2 bulan dia beritahu saya, doktor, seorang dah boleh balik ke arus perdana and he's okay. He can read. And she was very motivated ya, bahawa pendekatan yang dia gunakan itu berjaya. Dan akhirnya, what you need to create is back to basics. Kalau di negara kita makan penghasilan makanan, food productivity is less, we go back to basics. Kita tanam, kita buka tanah untuk tanam. We do not need to import everything if we can plant. If we can create more young farmers, why not? So that's back to basics. In education, we go back to basics. Giving students feedback, that's back to basics. Collaborating among teachers and making sure you go into class and you teach. Many a time saya ada sebut, schooling is not equal to learning. Kanak-kanak datang ke sekolah 6 tahun tetapi lepas tu tak boleh membaca. What went wrong? Maka kita tanya. Saya ingatkan sekali lagi, sebagai guru kita jangan nak menuding jari, kita cari solusi. We find the solutions. Next slide, please. Tuan-tuan dan puan-puan, ilmu itu kita boleh dapat daripada pelbagai sumber. Ini adalah pembentangan snippet yang terakhir untuk tahun 2023 sebelum kita masuk ke tahun 2024. Marilah kita sama-sama buat satu tekad yang baru untuk apa yang kita nak lakukan untuk sistem pendidikan kita, untuk negara yang kita sayangi. Apa yang kita boleh buat untuk anak murid kita. They are all our children. Kita sama-samalah fikirkan apa yang kita boleh buat. Dan kita buat yang terbaik. Ilmu itu boleh datang daripada buku, daripada makalah majalah dan sebagainya. Remember, it's easier to build strong children than to fix broken adults. Dan sehari ini saya utarakan semula, positif, positif, positif. Reading is thinking, even listening is thinking. You are listening to me and I'm sure you are thinking. And remember, finally, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Sorry, panjang sedikit. Last one for 2023. Saya serahkan kembali kepada Dr. Lee.